نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita masih lagi meneliti tulisan ringkas Syekh Salim Ibn Eid Al-Hilali yang bertajuk Ta'rifun 'Am bimanhajis salafil kiram, iaitu berkenalan dengan prinsip-prinsip salaf. Pada tak dengar? Pada sesi yang lalu kita dah membahaskan bab yang kedua, iaitu manhaj salafi dan masa depan Islam. Kita dah cerita dah, di mana kita memanfaatkan ataupun kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang diriwayatkan daripada Ahmad, juga hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang bagaimana suatu hari nanti kata Nabi kepada para sahabat, kalian akan memerangi Yahudi dan kalian akan menewaskan mereka, sehingga batu berkata, wahai Muslim, ini Yahudi di belakangku, maka bunuhlah ia. Kesimpulan yang kita buat, kesimpulan yang kita nyatakan di sini seperti yang diulas oleh Syekh Salim Ibn Eid Al-Hilali, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan perkataan di atas kepada para sahabat, sedangkan peristiwa tersebut akan berlaku di akhir zaman. Kata Ibnu Hajar, perkataan kalian di dalam hadis di atas merujuk kepada orang yang berdiri di atas jalan para sahabat. Bab yang kedua ini membicarakan tentang bagaimana petunjuk prinsip-prinsip dasar yang dibawa oleh salaf, yakni generasi sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, merupakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar cara hidup, cara beragama yang akan kekal sampai kiamat. Dan kita diperintah untuk menuruti dan mengikuti prinsip-prinsip serta dasar-dasar ini tanpa melakukan sebarang penyelewengan, tanpa kita berusaha untuk melarikan diri daripada prinsip-prinsip ini. Sebaliknya, kita perlu menerima dengan sebenar-benarnya, dengan sepenuh hati prinsip-prinsip yang digariskan oleh generasi yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, mungkin sedikit patah balik sikit sajalah untuk peringatan kitab yang kita duk cerita ni, yakni kita sedang berbicara tentang manhaj salaf. Seperti yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakim Amir Abdan, bagi sesiapa yang menghadiri majlis minum malam tersebut, apabila beliau membahaskan tentang apa itu salaf, apa kepentingan kita mengikuti generasi salaf, dan apa ertinya kita mengikuti generasi salaf.
yakni sebenarnya kita mengikuti cara mereka beragama, sejauh mana ketegasan mereka, usaha-usaha mereka untuk kembali merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, cara faham mereka, cara mereka membudayakan Islam di dalam kehidupan. Itu maksud prinsip-prinsip atau manhaj salaf dalam beragama. Jadi di sana ada manhaj salaf dalam berakidah. Bagaimana para sahabat Nabi berakidah, kefahaman yang bagaimana mereka terapkan ataupun yang mereka kuasai untuk memahami akidah. Para sahabat juga menguasai fiqh. Jadi apakah prinsip-prinsip manhaj mereka, cara mereka untuk memahami fiqh dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum hakam, fiqh. Dalam ibadat contohnya, bagaimana para sahabat Nabi memahaminya, bagaimana cara sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in beragama. Itu lebih luas, sama ada fiqhnya. Begitu juga tafsir Al-Qurannya. Apa metodologi, prinsip-prinsip para sahabat Nabi dalam memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Adakah sembrono? Tak. Mereka ada garis panduan mereka. Begitu juga tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi salaf ini. Yang ni yang kita nak cerita ni. Bagaimana cara mereka beragama, bagaimana cara mereka memahami agama. Yang ni yang kita nak. Okey? Jadi sebab tu kita nak cerita tentang kemuliaan, kedudukan manhaj mereka, yang mana akan kekal manhaj mereka ni, cara mereka beragama sampai akhir nanti, sebelum berlaku kiamat. Iaitu ketika mana Dajjal turun, ketika mana Yahudi itu diperangi oleh umat Islam. Orang-orang yang berpijak teguh di atas manhaj inilah yang akan membunuh Yahudi, yang lain jangan harap. Disebabkan Nabi menyebut kalian, Nabi merujuk kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, yakni orang yang beragama seperti mana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in beragama. Okey. Seterusnya tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini kita sambung bab yang ketiga, manhaj salafi dalam menjana perubahan. Manhaj salafi dalam menjana perubahan. Tuan-tuan dan puan sekalian, seperti mana yang kita ketahui, apabila kita menyebut perubahan, kita tak lari sebenarnya daripada perkataan tajdid. Tajdid ni tolong jangan salah pakai. Bukan semua orang yang mengaku tajdid dia adalah orang yang membawa tajdid. Bukan semua. Saya tak kata kita saja buat tajdid dah. Ini bukan masa untuk kita tunding orang tu tak tajdid, orang ni tak tajdid. Bukan itu maksudnya. Tapi agar kita fahami, bukan semua yang menggunakan slogan tajdid, melaungkan slogan tajdid sesuai dengan kehendak tajdid yang sebenar. Kehendak tajdid yang sebenar perlu disesuaikan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan petunjuk, kefahaman dan cara beragama para generasi ataupun generasi salaf, sesuai dengan cara beragama sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mesti sesuai dengan mereka, baru sesuatu itu digelar sebagai tajdid. Sebab tajdid bukan membawa benda baru. Tajdid adalah usaha untuk mengembalikan cara beragama kepada generasi yang awal, yang asal, yang pada ketika itu tidak ada pokok tambah dalam beragama, tidak ada penambahan di dalam beragama. Kesemuanya masih suci, masih bersih, tak ada campur aduk, lolak tak ada. Tak ada. Lolak ni maksud dia gue perhabis, teruk betul lah. Hang ni lolak, honak, maksudnya lagu tu tak apa betul. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu bukan Islam. Jadi tajdid ni telah hadis yang saya yakin kita selalu duduk dengar. Sesungguhnya innallaha yab'atsu ala ataupun fi kulli ra'si ataupun fi ra'si mi'ati kulli sana man yujaddidu laha amra diniha
Allah akan utuskan di setiap kepala 100 tahun orang yang mampu membawa pembaharuan tajdid dalam agamanya. Tajdid sama ada orang tersebut bersifat individu ataupun bersifat kelompok. Dan neraca timbangnya bukan kira aku buat tajdid, jangan tajdid lah. Dah. Perlu dilihat apa sesuai atau tidak dengan Al-Quran, As-Sunnah, sesuai apa tidak dengan cara beragama sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Quran, contohnya di Sarawak di sini satu fotostat pun lekat benda ni. Saya dah buat ta'liqat sikit. Tanda kan ini. Surah Al-Baqarah ayat 137, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Mana ni? Oh, Abu Akif ada pesan kat saya sesuatu. Dia suruh pakai mic ni. Jadi dia SMS kat saya sebetulnya. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian. Surah Al-Baqarah ayat 137. Maksudnya sekiranya mereka itu beriman seperti mana kamu semua beriman, nescaya mereka akan mendapat petunjuk. Akan tetapi sekiranya mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam keadaan kederhakaan, permusuhan. Iman seperti iman siapa? Iman seperti imannya para sahabat Nabi. Fa in amanu bimithli ma amantum, kalau sekiranya depa beriman seperti mana kalian semua beriman, Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, nescaya orang kafir ni mereka akan mendapat petunjuk. Tetapi sekiranya mereka berpaling, mereka berada dalam keadaan kederhakaan. Mereka memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, kita kena fahami konsep tajdid. Bila kita kata kita nak tajdid iman, bukan kita bawa iman yang baru, bukan kita pergi tambah rukun iman bagi jadi 8, ataupun kita kurang rukun iman bagi jadi 4. Tak ada. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Kekal dan kembali kepada yang asal. Sebab itu telah dibahaskan berulang kali, erti tajdid itu pun dalam bahasa Arab, penggunaan tajdid itu pun dia berasal daripada perkataan jaddadal wudu, memperbaharui wudu, yakni bila kita wudu, kita berwudu dengan cara yang baru ke ataupun dengan cara yang sama, tetapi tetap dinamakan memperbaharui wudu. Itu penggunaan asal bahasa Arab. Tajdid, jaddadal wudu, memperbaharui wudu, bererti kita mengambil semula wudu dengan cara, kaedah, ulangan, cara basuhan yang sama, tak ada perubahan. Tapi kalau kali pertama ada ambil wudu lagu ni, kali kedua lagu ni, yang tu lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang tu tak kena. Okey, jadi Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali beliau menjelaskan bahawasanya asas-asas dalam menjana perubahan ini, manhaj yang ditunjuk caranya oleh generasi salaf ada dua. Pertama tasfiyah, kedua tarbiyah. Kita nak ajak orang kembali pada sunnah, mesti ada tasfiyah, mesti ada tarbiyah. Kita nak ajak orang kembali kepada Al-Quran dan sunnah, kedua-dua ni mesti ada. Nak ajak orang jom solat, cara sifat solat Nabi, mesti ada tasfiyah, mesti ada tarbiyah. Nak ajak orang berakidah dengan akidah yang benar, mesti ada tasfiyah, mesti ada tarbiyah. Nak ajak orang memahami fiqh dengan cara yang benar, mesti ada tasfiyah, mesti ada tarbiyah. Nak ajak orang berakhlak dengan akhlak yang baik lagi benar, mesti ada tasfiyah, mesti ada tarbiyah. Kedua-dua ni mesti seiring, tasfiyah dengan tarbiyah. Lepas tu Syekh Al-Albani rahimahullah pun menyebut tentang tasfiyah dan tarbiyah. Syekh Salim menyebut, Syekh Ali Hasan menyebut. Bahkan para ulama, Syekh Saleh Al-Fawzan juga menyebut. Ulama-ulama dulu ya, dia pun tak sebut perkataan tasfiyah dan tarbiyah, tapi pengertian itu ada. Bahkan pengertian tasfiyah dan tarbiyah di konsep dia diterbitkan daripada kalimah la ilaha illallah. Di mana rukun kalimah la ilaha illallah tu ada dua. Apa dia rukunnya? Nafi dan isbat. Cemerlang.
Boleh bawa bintang. Mumtaz. Nafi dan isbat. Nafi itu kat mana? La ilaha illallah, isbat. Konsep tasfiyah dan tarbiyah ada pada la ilaha illallah. Tasfiyah, pemurnian, penyucian, yakni membawa erti penafian, menafikan, buang benda-benda yang tak elok semua. Kemudian menetapkan isbat pada la illallah. Bagi tarbiyah, kita sampaikan kepada orang, tarbiyah orang dengan ilmu yang benar. Ada pada la ilaha illallah konsep tasfiyah dan tarbiyah. Jadi sebab tu datang ulama-ulama kontemporari pada hari ini, mereka meneliti dan mengkaji perintah amar ma'ruf nahi mungkar. La ilaha illallah, tauhid lawannya syirik, sunnah lawannya bid'ah. Maka datanglah tasfiyah dan tarbiyah. Cara untuk kita nak membawa perubahan dengan menggunakan asas-asas, prinsip-prinsip cara beragama generasi salaf. Baru kita boleh bawa pembaharuan. Satu, tasfiyah, maksudnya penyucian dan pemurnian. Di sini kata Syekh, di sini saya tambah sikit, saya tulis bawah tu, penambahan sikit saya buat, saya manfaatkan daripada tulisan Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari, buku beliau At-Tasfiyatu wat-Tarbiyatu, tasfiyah dan tarbiyah. Di mana maksud tasfiyah ni adalah penyucian atau pemurnian Islam dari apa yang berbeza atau bercanggah darinya dalam seluruh aspek kehidupan. Cuci, bersih. Yang mana bukan daripada Islam, buang semua. Usaha tu usaha. Bukan daripada Islam, kita buang. Kita manfaat cari yang Islam dulu. Dahulukan Islam dulu. Okey? Penyucian ini sama sekali tidak akan berhasil selama mana manusia tidak akan kembali kepada Islam secara menyeluruh. Dan tasfiyah boleh dilakukan melalui beberapa cara. Kembali kepada Islam secara menyeluruh ni kita katakan kembali merujuk pada firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara menyeluruh, keseluruhan. Ayat ni bukan seperti yang dibaca oleh sebahagian orang yang taksub dengan parti politik masing-masing. Nampak? Ada orang baca ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang UMNO, masuklah ke dalam Islam tu seperti pah. Oh, jangan daripada main-main. Tuan-tuan dan puan sekalian, ayat Quran jangan duk guna main-main begitu. UMNO pula kata dalam ayat ni dia sebut UMNO dulu baru faham. Jadi dua-dua ni semua mangkuk ayun. Dua-dua hampir. Tuan-tuan dan puan sekalian, ayat Quran jangan nak melawak. Ayat Quran jangan nak melawak. Orang nak kata la in syakartum la azidannakum. Kalau sekiranya kamu bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan lagi ke atas kamu. Jadi dia duk masukkan sampai duk makan-makan tu. Dia kata terima kasih Tuhan, la in syakartum la azidannakum. Maksudnya dia dah habis dah pinggan ni, dia ucap terima kasih, hang tambahlah lagi. Jadi gurauan, senda-senda gurau dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim jangan sama sekali kita main-main. Jangan sama sekali kita main-main tuan-tuan dan puan sekalian. Walaupun kita takak-takak melawak, kerana ia termasuk dalam mempersendakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam erti al-istihza. Istihza ni menghina, merendah-rendahkan, mempersendakan, mempermainkan, dan ini adalah perbuatan yang diharamkan. Jadi maksud tadi, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu masuk ke dalam Islam itu secara menyeluruh, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu ikut jalan jejak langkah syaitan. Maksudnya kalau orang tak masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, berarti dia akan bersama-sama dengan syaitan. Itu ya. Kemudian Syekh Salim memberikan beberapa cara untuk melakukan pentasfihan, pemurnian. Pertama sekali dia kata, pemurnian akidah Islam daripada sebarang pemikiran kelompok-kelompok sesat. Akidah kena murni. Jadi kita nak dakwah menyeru manusia kembali kepada Quran dan Sunnah. Nak ajak orang sembahyang seperti cara Nabi. Murnikan akidah dulu nombor satu. Bagi clear dulu, murnikan cara dia berfikir. Sebab kalau dia sembahyang sifat solat Nabi pun, cara solat Nabi pun dia sembahyang, okey, dia boleh terima. Mental dia masih tak center lagi, tak betul lagi.
Tak ada tengah lagi. Masih lagi berfikiran ala-ala Mu'tazilah, ala-ala liberal, ala-ala plural. Ini masalah. Sebab dia akan membawa kepada permasalahan yang lain pula. Selesai bab solat, tapi sekejap lagi rupa-rupanya dia ada masalah bab mandi wajib. Dia tak apa masalah, terjun kolam settle. Pasal syarat ni, syarat ni. Sekejap lagi dia akan ada masalah ketika mana pelaksanaan ibadat haji. Dia akan ada masalah tentang tata cara berpuasa. Dia akan ada masalah tentang isu-isu riba, isu muamalat. Kita tak nak terima, dia mesti mendahulukan akal dia. Sebab tu kalau orang nak jana perubahan, pentasfihan, penyucian ni perlu bermula daripada akidah, kepercayaan dulu. Bila betul kepercayaan, cuci calat orang kata, bersih kepercayaan dia, senang nak masukkan dengan kepercayaan-kepercayaan yang benar. Kalau kepercayaan bermasalah, sukar untuk kita perbetulkan pendirian dia. Saya selalu bagi contoh orang bekerja, kalau dia hormat dekat bos, dia takut dekat bos, dia percaya kekuasaan yang ada pada bos boleh pecat, boleh kurangkan gaji dan sebagainya, menyebabkan dia akan buat kerja, dia akan bagi komitmen yang bersungguh-sungguh. Yakni hasil kepercayaan dia kepada bos memberi kesan pada tindakan dia, memberi kesan kepada amal dia. Dia akan taat pada apa yang dinyatakan oleh bos. Jadi kepercayaan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tak benar, kalau tak cuci, kalau tak bersih, maka mana mungkin ia akan memberi kesan kepada amalan yang kita lakukan, kesan kepada praktik amalan yang kita buat. Mustahil boleh memberi kesan, sukar untuk memberi kesan. Okey, sebab tu saya tulis dinyatakan oleh Syekh Salim di sini seperti golongan Khawarij. Khawarij selalu berulang kali saya jelaskan. Mu'tazilah begitu juga jelas kita jelaskan. Jahmiyah, ini geng-geng yang nama mereka dah tak ada dah pada hari ini. Mereka meninggalkan ideologi. Khawarij, kumpulan-kumpulan yang pada hari ini mereka ni geng-geng takfir, mengkafirkan manusia. Mu'tazilah, mereka ni liberal pada hari ini. Dan Mu'tazilah juga dalam keadaan tertentu plural pun boleh jadi mereka ni. Jahmiyah, golongan-golongan yang pada hari ini mereka menafikan sifat-sifat Allah. Mereka pada hari ini dikenali sebagai Al-Ahbash. Jahmiyah abad ini adalah Al-Ahbash. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, itu tasfiyah pada akidah. Kedua, B, tasfiyah mazhab-mazhab di dalam Islam daripada ijtihad-ijtihad yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Tuan-tuan, ulama-ulama dulu berijtihad. Kita kena ingat kaedah, kullu mujtahidin ma'jur. Setiap yang berijtihad itu dapat pahala. Yakni orang yang berijtihad tu, tuan-tuan dan puan sekalian, yang ada ilmu, yang ada kapasiti untuk berijtihad. Kalau dia berijtihad, kalau dia tersalah, betul ke salah apa, dia tak dapat pahala. Betul 2 pahala, salah 1 pahala. Tapi kita kena ingat, bukan semua ijtihad itu musib, betul, benar ijtihad mereka. Tak. Tapi semua ijtihad, yakni mujtahid itu, mereka mendapat pahala. Tapi bukan semua mujtahid itu benar kenyataan mereka, benar perkataan mereka, benar ulasan mereka. Tak semestinya. Jadi sebab tu, tuan-tuan dan puan sekalian, kaedah kita kena faham, kullu mujtahidin ma'jur. Setiap yang berijtihad itu dapat pahala. Adapun orang kata kullu mujtahidin musib, setiap yang berijtihad itu betul, itu merupakan kenyataan yang salah. Salah. Nampak? Jadi ada di sana ijtihad-ijtihad yang salah, yang bercanggah dengan nas Quran dan Sunnah, maka kita kena tasfiyah, kita kena cuci. Kalau tak cuci, bila mai geng-geng yang taksub mazhab, jadi lagu mana? Dia akan berkata ni tu imam besar, ijtihad besar. Ini Imam Nawawi, ini Imam Syafi'i, ini Imam Abu Hanifah, ini Imam Ahmad, ini Imam Malik. Hang siapa? Apabila ijtihad yang salah ini tidak dicuci calat daripada kitab-kitab, yakni tidak diberikan penjelasan. Jadi sebab tu bila kita belajar, kita dedahkan kepada fiqh, terbuka perbahasan fiqh.
Pandangan pertama, pandangan kedua, pandangan ketiga, pandangan keempat. Pandangan pertama dengan dalilnya, pandangan kedua dengan dalilnya, ketiga dengan dalilnya, keempat dengan dalilnya. Kemudian kita rongkaikan apa punca perselisihan berlaku. Kemudian apa pendapat yang paling tepat berasaskan dalil-dalil yang dikemukakan oleh mereka. Bererti yang lain-lain tu, ya mereka dengan ijtihad mereka, mereka salah dengan ijtihad mereka, tapi mereka dapat pahala. Sebab Al-Imam Nawawi adalah mujtahid, Al-Imam Syafi'i adalah mujtahid, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal mujtahid, Al-Imam Abu Hanifah mujtahid, Al-Imam Malik bin Anas mujtahid. Semua ni adalah mujtahid. Kita yang mangkuk hid ni, bukan mujtahid, mangkuk hid. Kita ni yang tak dapat apa, dosa bertambah ada. Orang dah bagi dalil suruh ikut, tak mau ikut. Yang ni yang salah. Yang ni yang berayun. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi penyucian, kita kena ingat, sebab bukan semua hasil ijtihad adalah benar. Ada ijtihad yang benar, ada ijtihad yang salah. Jadi maksud pentasfihan ni, kena cuci benda yang salah ni, kena gilap. Bukan suruh keluarkan daripada kitab mereka. Gilap ni maksudnya memberikan penjelasan. Dalam hal ni ijtihad ni salah, ijtihad ni salah, ijtihad ni salah. Yang nak memberi penjelasan, ulasan pasal ijtihad ni juga tugas dan tanggungjawab para ulama. Adapun kita ni, kita mengaji berasaskan dalil, cukup. Okey. C, pentasfihan kamus-kamus bahasa Arab daripada apa yang mencemarkan ketulinan bahasa Arab. Ya tuan-tuan, kita nak faham bahasa Arab ni, kita kena faham bahasa Arab daripada sumber sastra Arab yang dulu. Jangan tengok kamu Oxford nak faham pasal sifat-sifat Allah lagu mana. Tak boleh. Dia kena tengok kamus Lisanul Arab, dia kena tengok Ibn Manzur, dia kena tengok Mu'jam Maqayisil Lughah Ibn Faris, dia kena tengok Fairuz Abadi Al-Qamus Al-Muhit, dia kena tengok karangan Al-Azhari Qamus. Tuan-tuan dan puan sekalian, semua kitab-kitab ni, bahkan kitab-kitab yang terdahulu lagi, sastra Arab lama. Maka mereka mendedahkan kepada kita tentang asal penggunaan bahasa Arab. Contoh Ibn Faris dalam Mu'jam Maqayisil Lughah, apa yang dia buat? Cara susunan dia pun dah pelik. Kalau contohlah kita katakan perkataan abata, contohlah kalau ada perkataan abata, alif bata, dia susun ikut alif abata, kemudian dia akan susun lepas daripada alif tu, dia akan pergi pada huruf yang selepas alif pula. Contoh kalau zahaba, zal, ha dengan ba, dia akan tak zal dulu, habis zal dia akan pergi ke ha terus, lepas ha dia akan pergi ke ba terus. Itu cara dia punya susunan, sangat pelik susunan dia. Jadi kalau orang baca tak ketahuan, pakai tak dicari perkataan dalam kitab dia, dia kena tengok huruf belakang. Nampak? Itu cara, masing-masing punya sistem dan masing-masing punya cara. Tak apa, saya bukan nak contoh macam cara tu. Ibn Faris, kitab dia akan cuba ketengahkan kepada kita. Contoh satu perkataan zahaba, Arab dulu dia pakai untuk apa? Huruf zal, ha dengan ba. Dia abang, penggunaan perkataan zahaba ni ada beberapa penggunaan dia. Arab guna untuk memaksudkan ini, menggunakan untuk memaksudkan ini, menggunakan untuk memaksudkan ini. 3 huruf tu saja, ada beberapa maksud. Kita kalau makan ada berapa maksud? Balun satu tu makan, nampak mentega darah, tibai. Itu saja, kita tak boleh pergi jauh. Tapi dalam asal penggunaan bahasa Arab, contoh perkataan syarafa, dalam Arab dia membawa erti mulia, dalam Arab dia membawa erti tempat tinggi, dalam Arab dia membawa erti bukit,
dalam Arab macam-macam tata. Nampak? Jadi sebab tu macam isu bila orang duk bertakbir tu, dia kata takbir pasal syarah tu maksud dia mulia, bukan pasal mulia. Di situ dalam hadis tu bertakbir kerana melalui kawasan yang tinggi. Usikum bitaqwallah wat takbir ala kulli syaraf. Aku wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah dan bertakbir di setiap tempat yang tinggi. Tu syaraf di situ. Nak tahu mana perkataan-perkataan asal ni? Kena tengok kepada sastrawan Arab. Jangan tanya sama Sa'id tanya bahasa Melayu. Ini tanya sastrawan Arab terdahulu. Jadi kena cuci kamus-kamus. Contoh, benda ni masalah berkaitan dengan akidah, sifat-sifat Allah, sifat tangan bagi Allah, sifat istiwa bersemayam bagi Allah, sifat betis bagi Allah, sifat wajah, sifat mata bagi Allah, sifat jari bagi Allah. Kalau ada kamus-kamus yang melakukan pentakwilan, cuba melarikan perkataan tersebut daripada maknanya yang asal, zahir maknanya yang asal, maka kamus-kamus seperti ini perlu dicuci calatkan, perlu dibersihkan, perlu diklorokkan. Ini dia panggil tasfiyah, cuci bersih. Okey. Seterusnya, tasfiyah sejarah Islam daripada pemalsuan fakta yang dilakukan oleh pendusta. Di samping orientalis yang menginginkan kehancuran tamadun Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang orang duk baca di mimbar-mimbar khutbah pada hari Jumaat lah ni, bukan tiap-tiap Jumaat. Saya katakan sebahagian daripada khutbah-khutbah yang masih lagi dihiasi dengan hadis-hadis palsu yang perlu dititik beratkan di negeri-negeri tertentu lah. Macam mana? Contoh masuk, kalau contoh sekiranya masuk musim tertentu lah, musim pilihan raya tak ada hadis palsu. Isra Mi'raj, kemudian tengok lagi awal Muharram Hijrah, nisfu Sya'ban, nisfu Sya'ban. Dan ini semua hadis-hadis yang perlu dititik beratkan, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab tu di Malaysia ni masih belum ada satu center. Kita dah ada center teks kajian Quran, kajian teks Quran. Kita dah ada center dan dia berada di bawah KDN, Kementerian Dalam Negeri. Clear yang tu. Alhamdulillah, semak Quran. Hadis ada lagi. Quran tu dia pun nak cek baris, dia pun nak cek huruf, dia pun nak cek titik, dia pun nak cek semua tu cek. Alhamdulillah, bagus, cemerlang. Hadis. Sebab itulah pemalsu hadis yang dapat tokoh Ma'hijrah lah. Yang dia dapat tokoh Ma'hijrah pemalsu hadis. Dia bukanlah dia yang cipta, wallahu a'lam. Kita bukan kata dia cipta, tapi dia penukil hadis-hadis palsu. Duk jaja Nur Muhammad kata cerok, dapat tokoh. Yang bantah, hampa tak bagi tahu dia. Ini problem dia. Bukanlah nak sangat tauliah tu, tapi kalau bagi, alhamdulillah. Kan? Senang sikit kita nak mengajar. Senang. Bukan surah tak mau dapat tauliah masjid. Nanti dia tak mau tu. Tuan-tuan, tak ada apa dapat tauliah ni. InsyaAllah lah kita mengajar mana-mana tempat kita nak mengajar dengan cara yang insyaAllah, dengan cara yang lebih terbuka insyaAllah. Tapi inilah apabila hadis-hadis pada hari ini kurang dititik beratkan ketulinan dia, keontentikan dia, jadi masalah akan terus berlaku. Memadai kalau kita tengok satu kitab pun cukup dah. Kitab Fadailul A'mal oleh karangan Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Fadailul A'mal.
Tuan-tuan, saya pernah cerita kot. Saya alhamdulillah tesis saya berkaitan dengan Fadail Amal Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Untuk nak tulis tesis ni, saya dengan guru supervisor saya, Profesor Dr. Abu Laith, kita kontak India tu. Kita kontak pusat markas Jamaatul Tabligh di sana. Dia hubungi ada seorang kenalan dia di sana, cakap bahasa orang kita tak faham, bahasa Urdu depa lah. Sebab kita nak teks asal yang mula-mula sekali Maulana Zakaria Al-Kandahlawi tulis. Kemudian kita tanya dekat dia, ada tak lagi usaha untuk membuat penilaian semula secara detail hadis-hadis yang disusun oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi? Sebab dalam kitab tu dia pecahan, dia terbagi kepada dua. Satu hadis, teks, dan bawah tu dia ada syarahan dia. Tu Fadhil Amal yang sebenar, ada syarahan. Hadis bab, hadis utama bagi setiap tajuk tu, dia ada beberapa hadis yang utama. Hadis-hadis ni boleh dikatakan 60 hingga 70% adalah hadis yang sahih. Hadis utama. Hadis utama ni tak banyak. Yang banyaknya adalah pada syarahan. Itu boleh dikatakan hampir 70 hingga 80% adalah hadis yang lemah lagi, palsu. Yang tu yang bawa cerita Al-Imam Ar-Rifa'i tu, dia Nabi SAW salam dengan dia secara yaqadah, ulur tangan keluar daripada makam, disaksikan oleh 10,000 manusia. Orang tengok lagu mana tangan Nabi 10,000, tengok ke mana? Maknanya lama beratok orang tengok. Itu pun dah karut dah. Dan benda ni ada, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia sendiri cakap lagu tu. Sebab tu di Timur Tengah, di sebelah tanah Arab, Mesir, Jordan, Saudi, Syria, jemaah tabligh menggunakan Riyadhus Salihin. Dia pun tak pakai Fadail Amal. Oh ni pakai ulama hadis ulama sana. Luku mampu. Tapi kalau cakap lagu ni, orang nak marah. Sekali dia pun himpun pula. Tuan-tuan dan puan sekalian, benda ni, benda yang sepatutnya perlu sedar, perlu pihak-pihak tertentu mengambil langkah, ambil kitab-kitab ni dan buat kajian, buat analisa. Jangan duk tengok saja. Kena cakap, kena maklumkan. Habakkan jemaah tabligh hampa nak bergerak pakai Riyadhus Salihin. Di Malaysia kita tak bagi pakai Fadail Amal disebabkan banyak hadis-hadis yang lemah dan palsu di dalamnya. Nak pakai Riyadhus Salihin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebab Al-Imam Syekh Zakaria Al-Kandahlawi dia hanya sard. Dia bagi sard ni maksud dia hanya nyatakan hadis, dia nukil dia. Kena faham, orang baca teks Fadail Amal ni dia ada hadis bab, hadis utama, dan dia ada hadis dalam syarah. Hadis dalam syarah tu yang banyak lemah dan palsu. Jadi hadis yang dalam atas hadis utama tu adalah hampir 70%, saya katakan, saya buat dia punya statistik dia. Hampir 70% merupakan hadis-hadis yang sahih. Bakinya adalah hadis yang lemah. Jadi benda-benda seperti ni, tuan-tuan dan puan sekalian, yang perlu kita ketengahkan. Tasbih ni penyucian, cuci buang kitab-kitab. Daripada kita duk tangkap kitab-kitab orang ajak sifat solat Nabi sikit, haram kitab. Orang ni dia haram kitab. Ambil kitab-kitab yang betul-betul yang haram, betul-betul yang membawa kepada penyebaran hadis-hadis palsu. Dulu pemalsu hadis dihukum bunuh. Keok. Tangkap bunuh, dulu tangkap bunuh. Tangkap tahu palsu, tangkap. Pasti apa palsu ke hadis? Dia bagi sebab-sebab. Okey, pancung. Alah ni. Nak buat hukum hudud buat tu dulu. Gelut nak tangkap potong tangan orang. Ni buat tu dulu, buang, cuci semua ni dulu. Ni doktrin benda-benda tak elok dah masuk dalam kepala. Perkataan-perkataan palsu yang disebarkan. Tapi dah ni ada akta hadis palsu. Saya dah buat. Skodeng ke? Okey. Tak apa. Seterusnya,
tasfiyah segala penulisan agama, sama ada dari sudut akidah, Al-Quran, tafsir, Al-Hadis, fiqh, sirah dan segala-galanya. Penulisan pula. Tadi kita tasfiyah penggunaan hadiah-hadiah palsu. Ini termasuk penulisan, termasuklah kita sebutkan tadi fadailul a'mal antaranya. Lepas tu antaranya kita dulu yang tersebar dalam masyarakat kita sebahagiannya. Di mana duk cerita pasal hubungan seks. Ada kitab-kitab dulu, depa ambil petik daripada kitab-kitab lama. Itu cukup banyak hadiah palsu. Subhanallah. Bahkan di dalam Ihya Ulumuddin sendiri. Ni dia nak jadi isu dia bila kita cakap lagu ni, dia kata kita tuduh Imam Ghazali pemalsu hadis. Inilah orang yang langsung tak akademik, minda budak tadika. Tuan-tuan, lah ni yang membicarakan tentang isu ni adalah perbincangan ilmiah, tanpa merendahkan kedudukan Al-Imam Al-Ghazali, tanpa menghina Al-Imam Al-Ghazali, meletakkan Al-Imam Al-Ghazali pada tempat dan kedudukannya. Cuma penulisan dia dalam bab ni dikritik hebat oleh para ulama hadis. Al-Hafiz Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi, Tok Guru pada Ibnu Hajar Al-Asqalani dah kritik benda ni, menyenaraikan hampir 900 hadis-hadis lemah dan terkandung juga hadis-hadis palsu di dalam Ihya Ulumuddin. Ni yang terbaru, alhamdulillah pelajar-pelajar kita termasuk salah seorang orang Malaysia sambung masters, dia orang buat penilaian ke atas penilaian Zainuddin Al-Iraqi ke atas Ihya Ulumuddin. Maknanya ada 3 peringkat. Ihya Ulumuddin settle. Datang Al-Hafiz Al-Iraqi buat catatan, kritikan ke atas hadis-hadis dalam tu. Sebab dia tengok kitab ni orang ambil manfaat banyak sangat. Dunia membacanya, maka dia kata tanggungjawab aku kena nilai. Maka dia pun nilai. Melody pula, dia penilai pula apa yang dinilai oleh Zainuddin Al-Iraqi. Penilaian ilmiah, akademik. Nampak? InsyaAllah di antaranya student Malaysia kita, salah seorang daripada mereka, Masters Universiti Islam Madinah. Penilaian semula, bahkan merupakan satu kebodohan lah sekiranya ada orang kata siapa yang layak untuk menilai. Kalau macam tu, jangan cetak baru kitab ni. Ambil tulisan hak lama, hak Imam Ghazali tulis atas kulit kambing, hempuk kepala. Hang baca kitab ni. Jangan baca kitab baru. Yang boleh keluar kitab baru tu, boleh keluar dengan tulisan-tulisan komputer semua tu, hasil penilaian teks lah tu. Cuma mereka tak ni menilai dari sudut akademiknya, dari sudut teks ni sumbernya mana, hadis mana. Ni nak cek balik ni hadis ambil pada mana, riwayat siapa, sahih ke tak. Itu maksud penilaian ilmiah. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Jadi yang ni kena faham, dan ni kita kena bersifat terbuka. Bahkan mastika hadis yang diterbitkan oleh pihak tertentu lah, jabatan agama tertentu, pun perlu dikaji dan perlu dinilai semula hadis-hadis di dalamnya. Okey. Seterusnya begitu juga sirah. Lah ni banyak orang tulis sirah, sejarah Nabi, banyak sungguh orang tulis. Yang tak tahu Al-Quran dan tak tahu hadis pun menulis sirah Nabi. Heran. Sirah Nabi dinukilkan melalui apa? Hadis. Kena tahu sahih lah. Apatah lagi sirah Nabi terdahulu. Cerita Nabi Adam, cerita Nabi Hawa, cerita Ismail, cerita Ibrahim, cerita ni. Semua ni terkandung mana? Quran dan hadis sahaja sumbernya. Tak ada benda lain. Dia bukan penceritaan yang kita boleh tokok tambah. Nak cerita kat anak bagi syok sikit tambah. Masa tu kan tiba-tiba kan Nabi Ibrahim keluar hantu pocong. Nak bagi seronok anak cerita kat anak. Hak yang tu yang duk karut habis cerita. Tak boleh. Tak ada lah orang tambah hantu pocong masuk situ. Tapi penceritaan tokoh tambah Israiliyat ni yang kita sendiri sebenarnya tidak pasti kesahihannya. Maka tolonglah. Walaupun kita kata tak sedap lah Ustaz baca dalam Quran ni, baca patut Quran hadis kisah para Nabi ni. Sedap ke tak sedap ikut suka hang lah. Yang penting kebenaran tentang kisah-kisah para Nabi,
kebenaran tentang sejarah hidup Nabi SAW. Kesemuanya dalam Quran dan Sunnah sahaja yang paling benar, paling tepat. Yang lain-lain tu cerita wallahu a'lam. Mungkin betul, mungkin tak betul. Dan saya nasihatkan supaya kita semua memiliki tulisan ataupun ulasan Syekh Salim Al-Hilali ke atas kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi yang ditulis oleh Ibnu Kathir. Syekh Salim ada buat ta'liq. Dia dah jadi 3 jilid. Yang terbaru dia fokus jilid yang terbaru, jilid ketiga, dia hanya cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Jadi dia ada 3 jilid. Kisah para nabi. Kisah bermula pada zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, 3 jilid, terbitan terbaru Pustaka Al-Imam Syafi'i. Cari kitab ni. Biar kita baca sirah para nabi ni daripada bacaan yang betul, sumber rujukan yang betul, bukan penceritaan dah. Bukan kira tok guru aku cerita. Tok guru hang ke siapa ke tak siapa berjumpa dengan sahabat Nabi. Ya. Maksudnya apa? Dia komen tentang kesahihan Dia buat penilaian balik. Al-Imam Ibnu Kathir dia ada tulis Qasasul Anbiya, sejarah para nabi. Yang mana dimanfaatkan daripada kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, permulaan dan penghabisan. Dia susun semua cerita para nabi daripada dulu. Jadi Syekh Salim manfaatkan daripada kitab tersebut dan dia buat penilaian. Qasasul Anbiya, dia ambil kisah para nabi sahaja. Jadi 2 jilid pertama daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa. Jilid ketiga, 1 jilid yang terakhir sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Jadi dia buat penilaian semula. Ada reference dia, sumber rujukan dia. Kalau ni ayat Quran ni ayat mana, hadis ni ambil petik hadis mana, sahih ke tidak hadis ni. Jadi itu yang kita baca. Itulah etika. Ibnu Katsir. Tak, dia bukan ada pertentangan, dia menilai semula riwayat. Al-Imam Ibnu Katsir meletakkan riwayat. Ada riwayat-riwayat hadis yang mungkin tidak diteliti. Benda akademik biasa, gugur satu, tersalah satu, tersilap satu. Ada hadis yang lemah, ada hadis yang mungkin tidak diketahui daripada hujung pangkai ada. Yang mana dia datangkan sumber rujukan. Oh, hadis ni dalam kitab ni, sumber rujukan di mana? Sahih ke tidak? Apa penilaian ulama hadis? Apa kata-kata ulama-ulama hadis, pakar-pakar hadis? Bukan pakar hadis lah ni, pakar hadis dulu. Yang lah ni pun kontemporari pun dia terbitkan, dia masukkan. Seperti ulasan Syekh Al-Albani, seperti ulasan Syekh Ahmad Syakir. Ya. Ada juga penilaian. Jadi dia nilai semula, baca. Dia nanti satu masa nanti tulisan Syekh Salim pula akan dinilai pula. Inilah perkembangan ilmu yang kena diiktiraf. Dia tak boleh kata stop takat Syekh Salim, jangan nilai dah. Tak. Ini perkembangan ilmu. Mai satu masa nanti penilaian ke atas tulisan Syekh Salim tu pula akan dinilai. Inilah perkembangan ilmu. Sebab tu kita tak heran. Contoh kita ambil kitab tulisan Al-Imam Al-Ghazali, tulisan Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam Al-Ghazali tulis, mai orang ringkaskan tulisan Imam Ghazali. Mai orang lain pula syarah pula panjang balik. Oh. Mai orang lain pula dia buat ta'liqat hawamish, tulis kat tepi. Apa catatan-catatan tambahan. Mai orang lain pula ringkas, jadikan dia matan, teks. Mai orang lain pula syarah panjang balik. Kitab yang sama. Benda tu biasa. Ini adalah perkembangan ilmu yang sewajarnya diiktiraf oleh semua pihak. Dia tak boleh kata setakat tu saja penilaian. Tak boleh, tak boleh. Yang ni kita menolak perkembangan ilmu, kita menolak kajian, kita menolak penelitian. Ini satu kesalahan yang sangat besar. Kesalahan dalam, ataupun kita katakan dalam bahasa yang mudah, tiada disiplin ilmu. Sebab tu kita nak beli kitab pun kita kena kenal. Selalu sebut, kena kenal pengarang kitab, kena kenal isi kandungan kitab, kena tahu kitab apa yang kita nak fokus dulu. Jangan main hayun semua gitu je. Tak boleh kira tarik syekh aku nak beli. Tengok kitab tu elok, kulit dia elok, pegang-pegang, baik, cantik kulit kitab ni. Tajuk dia pun comel, Dajjal muncul. Mangkuk apa Dajjal munculnya? Bubut tentera apa ni, lambang Yahudi, lambang Kristian semua, Dajjal. Dia kena ulah lah kalau kata-kata Dajjal apa, ada Dajjal yang sebenar, bukan itu sifat dia.
Mudah-mudahan macam ni dalam pembelian kitab. Banyak kita tertipu. Jadi jangan ambil mudah dalam pembelian kitab ni tuan-tuan dan puan sekalian, kerana ia akan membawa kepada kesesatan sekiranya silap beli kitab. Sebab tu kalau kedai yang kita nak pergi tu pun kita pilih kedai. Bukan semua kedai kitab tu semua boleh pakai. Nak cari kitab hadis, nak cari kitab ilmiah, perbahasan, penelitian, tak sesuai lah pergi Kinokuniya. Dia kena pilih kitab lain, tempat lain. Sebab dia ada, mungkin dia ada ruang sikit saja untuk ruang agama. Dia kena pergi cari kitab-kitab. Nak pergi cari di kitab kawasan di Malaysia ni mungkin tak ada. Nak kena pergi cari di Indonesia. Kalau yang diterjemahkan, tak ada, kena pergi Canada tu, kena bahasa orang putih. Salafi Publication di sana. Tak ada tu juga kita pergi ke apa ni, Dakwah Corner pun ada. Terjemah buku bahasa Inggeris. Kamu tak ada sangat Arab di belah timur tengah sana, Mesir ke, Saudi ke, Syria ke, Jordan ke, semua ada kitab-kitab. Dan tengok kita ada disiplin dalam beli kitab. Disiplin pengarangnya, disiplin pencetak, syarikat pencetak, penerbit tu. Kalau penerbit tu Syiah, kita dilarang beli pencetakan. Walaupun dia cetak sifat solat Nabi, jangan beli. Pasal apa? Pasal dimimbangi dia akan memasukkan unsur-unsur Syiah, ideologi Syiah dalam terbitan dia. Ini semua kena hati-hati, bukan beli sembarangan beli. Tak boleh. Sebab tu main daripada Indonesia kita kena tengok pustaka-pustaka apa. Pustaka Darul Haq, Darus Sunnah, pustaka Imam Syafi'i, pustaka Ibnu Kathir, pustaka Taqwa, pustaka Ilmu, pustaka Muslim. Ada lagi beberapa pustaka-pustaka yang mana mereka ni sesuai dengan as-sunnah. Mereka ni, kalau orang tengok ni, mereka akan catat. Mereka akan mengerti, ni Ustaz Fatul Badi sebut, inilah pustaka-pustaka Wahabi. Tuan-tuan dan puan sekalian, itulah. Wallahu a'lam. Okay, jangan cukup dia cakap tu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.